Hai, Assalamualaikum Pak semua. Okey, hari ni saya kat taman permainan ni dan agak lengang taman permainan hari ni. Mungkin it's a weekend, pasca PKP, semua orang pakat nak keluar, nak cari hiburan, nak bersantai dengan keluarga. Okey, anak-anak nak jalan. Okey, baiklah, hari ni saya nak kongsi sedikit ataupun nak sembang-sembang berbual tentang tajuk perkembangan kerjaya. Kita nak cakap pasal kerjaya. Okey, baiklah. Ingat tak masa kita kecil-kecil dulu? Masa darjah 1, bila kita masuk tahun 1 dulu, masa zaman saya darjah 1. Okay? So, kita kena isi satu booklet warna biru, kad 001 tak salah saya. Okey, kita ada 3 pilihan kan. Pilihan pertama, kita letak apa? Ingat tak? Masa tu tahun 1, umur 7 tahun. Macam-macam lah kita letak kan. Mostly apa yang familiar untuk kita masa zaman saya tu, doktor, lawyer, banker. Lepas tu bila kita umur tahun 4 macam tu, darjah 4, kita diberi sekali lagi untuk revise. Year 6 tak salah saya. Lepas tu masa tu lah saya letak agaknya PI, aerobic instructor. Tak apa-apalah saya letak kan. Kita pun dah teringat kadang-kadang. Maksudnya di sini ianya berubah. Ianya berubah-ubah. Well, nature kerjaya itu sendiri adalah berubah-ubah. Okey, so mengikut teori perkembangan kerjaya super, ada beberapa peringkat dalam proses perkembangan kerjaya individu. Contohnya 0 hingga 14 tahun. Maknanya sehingga 14 tahun ianya ialah peringkat pertumbuhan. Baru nak berputik tentang cita-cita, tentang apa yang saya suka nak jadi bila dewasa kelak, impian saya, my dreams kan, waktu kanak-kanak. Sehinggalah umur 14 tahun. Lepas tu umur 15 hingga 24 tahun, umur ni kita explore termasuklah explore tentang kehidupan, tentang dunia, dan termasuklah tentang kerjaya. Okay, kita explore. So peringkat ini dipanggil peringkat penerokaan. Seterusnya, bila kita dah berusia 25 tahun, maknanya dah tamat peringkat diploma ataupun ijazah, maknanya tertiary level. Okay? Tertiary education level, maknanya sijil ataupun diploma dan degree. Masa tu kita panggil tempoh pengukuhan. Sehinggalah umur 44 tahun. Nampak tu, sampai umur 44 tahun dia punya fasa untuk pengukuhan. Maknanya daripada 25 hingga ke 44 tahun, kita akan mengalami beberapa perubahan dalam kerjaya kita. Okay, so it's okay. So apa yang saya nak cakap ni, kerjaya tu hidup sebenarnya. Dianya berubah-ubah. Bila kita capai umur 45, barulah peringkat pengekalan mengikut teori perkembangan kerjaya super. Nampak tak? So bila saya tengok kan, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri mendapat kerjaya dia sebagai mendapat tugasan yang mencabar dia ketika baginda berumur 40 tahun. Nampak tak? Jadi masa tu barulah bermula baginda menjadi pesuruh Allah. So bagi kita sendiri, peringkat 45 tahun itu barulah peringkat pengekalan kita dalam sesuatu kerjaya. Sehinggalah kita berumur 64 tahun, barulah kita penurunan, mengalami fasa penurunan. Maknanya tu daripada 45 ke 64 tahun pengekalan, kita berada dalam sesuatu jawatan ataupun berada dalam sesuatu bidang kerjaya tu dengan kukuh dan kekal. Kita tak lompat dah sana sini, perhaps kalau ada pun sedikit. Dan fasa penurunan ialah selepas itu, iaitu umur 65 tahun, barulah dia menurun. Dia mencapai tahap pengekalan ataupun plateau, lepas tu barulah dia menurun. Maknanya menurun di sini 65 biasanya umur pencen, umur yang di mana kita tak bekerja lagi dan kita menikmati hari-hari terakhir kita, hari-hari tua kita. Okay? Perhaps kalau kita kerja sekalipun ialah santai, ya, kita beri idea, kita menulis perhaps. Tapi apa yang nak tegaskan kat sini ialah fasa yang mencabar ialah fasa penerokaan, di mana remaja berada di peringkat sekolah menengah atas, tingkatan 3 ke peringkat universiti ataupun pendidikan tinggi. Di situlah fasa yang paling berombak
Ya, maknanya kita akan explore dan explore. Seperti mana kita explore kehidupan, begitu jugalah kita explore kerjaya. Jadi kalau peringkat SPM tu masih ada yang teraba-raba, bila kita tanya, "Entahlah cikgu, saya pun tak tahu saya nak jadi apa." Okey, masih ada individu yang macam tu, pelajar yang macam tu, don't worry, okey. Sebagai ibu bapa, sebagai guru-guru, jangan risau. Memang ada yang macam tu, mungkin mereka perlukan bimbingan daripada kita, ibu bapa, guru-guru, guru kaunseling. Kita boleh bincang dengan dia. Macam mana kita nak bantu sebagai ibu bapa dan guru-guru, kita bantu dia meneroka apakah yang dia minat. Okey, apa yang dia suka buat. Apakah kerjaya yang diminati ataupun tak usah sebut kerjaya, bidang yang dia minati. Okay. Start with bila ada masa lapang, apa yang dia buat di rumah ataupun apa yang dia suka tonton di televisyen atau di YouTube, ataupun apa yang dia suka buat dengan tangan dia, kerja tangan ataupun eksperimen yang dia suka buat. Apakah buku-buku, bentuk buku-buku yang dia suka baca. Apakah rancangan TV yang dia suka tonton, macam ada orang yang suka tonton dokumentari, prehistoric punya documentaries perhaps. Kan dari situ sebagai orang dewasa kita boleh pupuk minat dia ataupun kita boleh bantu untuk dia sendiri melihat kecenderungan kerjaya dia. Kita panggil aptitude dia. Okay, jangan kita condemn dia. Apalah dah umur 17 tahun masih tak ada cita-cita. Oh my god. Benda-benda macam tu untuk mereka yang sensitif untuk remaja yang sensitif, dia akan rasa down, dia akan rasa kecil hati. Dia akan rasa semua orang tahu apa dia nak jadi. Tapi aku masih blur apa aku nak jadi. Teruknya aku. Jadi kita tak perlu buat dia rasa macam tu. Apa yang kita perlu buat ialah support. Apakah kebolehan dia? Apakah bakat ataupun potensi yang dia boleh brush ataupun dia boleh apa orang kata gilap potensi dia, bakat semula jadi. Mungkin dia suka muzik ataupun dia suka menulis, dia suka berpuisi. Kita boleh bantu dia untuk dia nampak kekuatan-kekuatan yang dia ada, di mana benda tu akan menjurus dia untuk membawa ke arah decision making dalam memilih kerjayanya. Dan jangan lupa di semua sekolah menengah dan universiti kita ada kaunselor-kaunselor, FOC, boleh pergi anytime. So, sebagai ibu bapa kita galakkan dia untuk jumpa kaunselor untuk membincangkan masa depan